Assalamualaikum. Selamat pagi kawan. Lama tidak sembang. Kawan baru nak sarapan ni. Biasa lah. Sarapan apa? Sarapan yang sakit. Saya punya buah pinggang lah ni lah. Sejak amalkan apa? Dia tumbung kelapa Buah pinggang kata, saya lagi makan tak jaga. Semalam saya belasah besuk kambing. Dah jantung sumbat. Jantung sumbat 3-3. Yang tengah ni 95 kat 100. Tepi 80 lebih. Sana 70 lebih. Buat tak boleh salah orang. Tuhan Maha Penyayang. Diri manusia yang tak sayang dirinya. Ya, saya manusia lemah. Syukur ada orang nak dapat makan susah. Tapi memang berkhasiat lah benda ni. Jujur cakap. Walaupun nampak macam terseksa makan tumbung kelapa sarapan, tapi memang syukur sangat. Siapa yang pernah sakit, ada menghadapi sakit buah pinggang, dia tahu. Sakit buah pinggang dan sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Jom. Saya dah lambat ni, sepatut pukul 7 dah sampai kat kebun. Okay, semalam ada buat satu mesin tu. Beli dah lama, tapi tak sempat nak pasang je. Tebuk je pasang. Tak sempat pasang. Kepala dia pula dalam tu tak ngam. Besi pemutar dia tu kecil sangat. Terpaksa nanti kalau ada masa sesuai, hantar kedai untuk apa? Tukar, beli baru lah. Yang boleh putar. Lama itu tak sembang. Kehidupan tu ujian. Kaya, miskin, semua Allah uji. Saya bersyukur lah. Syukur sangat. Walaupun di hujung usia macam ni, saya pencen tahun 2012. Saya pencen bulan 12 tahun 2021. Tahun lepas. Dalam pertengahan bulan. Ni rambut ni pun tak potong daripada tali pencen ni. Rambut ni kalau boleh nak lepas paras bahu lah. Sebenarnya saya nak buat paras pinggang. Yang buat motor, bawa kereta tak masalah, bawa motor. Rambut dah paras pinggang malam-malam kan. Pergi mana-mana naik motor. Muda tak apa, dah tua. Masa kerja mana boleh nak bela orang panjang. Ni lepas pada baru dah okey lah. Jangan ikut saya lah. Banyak yang tak elok. Jaga kesihatan lah kawan-kawan. Kita sayangkan diri kita. Kita sayangkan orang yang kita sayang. Jaga kesihatan lah. Macam saya dah hujung usia. Duduk rumah sewa, saya bersyukur lah. Ada orang rumah tak ada. Duduk bawah jambatan dekat kolong dan sebagainya. Macam-macam ujian yang Allah bagi. Yang miskin dah tentu lah. Yang kaya Allah uji, jatuh bankrupt, dah tak ada tempat. Anak beranak kena halau. Duduk kolong kena kejar, lari entah mana-mana. Kehidupan begitu lah. Bila ujian iman Allah sampai, tapi saya syukurlah tak sampai tahap tu kan. Allah uji saya. Cuma, yalah saya ada rumah. Tapi walaupun rumah sewa ada juga lah rumah. 4 bilik rumah lama. Rumah pusaka orang. 4 bilik duduk seorang-seorang. 3 bilik kosong. Anak-anak saya dah ada rumah masing-masing. Isteri saya kuat anak lelaki dia. Acap sama. Tak apalah. 2-3 hari lepas acap dia datang. Mungkin dia rindu saya agaknya. Kat sekolah dia ada aktiviti macam apa,
Sukan yang pagi-pagi saya bawa budak pusing. Rentar desa. Sekolah menengah Tok Sis Yompian. Dia cakap dia berlari, saya macam tak percaya. Ada banyak kesilapan daripada kita lah, sebagai ibu bapa. Macam saya pun silap saya juga. Acat dulu aktif. Perut dia ada six pack, tangan dia berketul dada dia. Saya tak nak dia aktif sangat sebab dia macam Spiderman kan. Lompat meja, tak boleh duduk diam, hyper. Dia cikgu, saya takut anak saya ganggu orang masa dia sekolah. Tu saya beli iPad. Yang besar, duit pun tak ada sangat, hutang lah. 2-3 bulan settle, 2,000 berapa kan. Kurang 200 lah, 3,000. Sejak dia main mendak lah tu kan. Ada satu aplikasi, board lah, game lah. Dia duduk statik. Sorong-sorong main, duduk. Badan dia dulu memang tahu. Kurus lah api tahu. Dia main dia tu duduk sebelah air, sebelah jajan. Rumah kembung pipi. Lepas tu, dah tak aktif lah. Bukan silap dia, silap saya. Silap saya sebab saya tak nak dia aktif sangat, saya kasih dia main benda tu. Memang kurang lah. Tapi taklah terus. Masa tu juga dia kurang lompat, masih melompat. Di sekolah tadika, masih lagi dekat atas meja. Orang duduk kat kursi, dia duduk juga. Kejap lagi naik atas kursi melompat macam Spiderman. Hujan anak bungsu. Dia sekarang badan dia Allah. Saya pun takut. Saya ingat kat sekolah sebelah ada sekolah ni. Sejak dia main iPad tu badan dah naik. Kadang-kadang tersempak sikit saya. Perasan masa rentas desa kat sekolah rendah ni. Orang lain semua berlari, dia tak duduk dalam. Saya tak boleh berlari, badan gemuk. Daripada tadika saya kasih iPad, saya tak boleh jalan lah. Orang lain berlari, dia tak duduk. Tapi saya syukur lah. Cikgu dia faham. Ada sebelah ni pun kawan saya ramai. Cikgu. Apa pun kita nak reda lah. Dengan takdir Tuhan bagi. Yang pandai, yang kurang pandai, anak kita kerja elok, kerja tak elok, kita kena reda lah. Itu semua pemberian Tuhan. Belajar bersyukur. Saya reda. Yang penting kalau kita dapat anak dapat sopan, hormat kita pun bagi kita dah bersyukur. Dia ingat. Banding ada yang kaya, tenang, tapi mak bapak pun dia buang. Dah macam sampah. Lagi sedih. Saya kena syukur lah. Acap ni nak juga. Ingat saya. Yang lain saya malah cakap lah. Masing-masing besar. Kan tinggal seorang-seorang. Kau nak makan bro? Saya memang ni syukur sangat pada Tuhan. India ada Yompian yang jual santan kelapa. Niaga kat pasar Yompian. Yang pasar terbakar tu. Dia kasih. Dan saya ambil 3 hari sekali. Dia akan dibuang je bang. Dia tak jual. Saya ambil lah. Dia jumpa bagi duit air sikit. Dia tolong simpan bagi. Baik orang. Tapi dia menyaga kadang tak 4 pukul 8. Pukul 7 lebih dah habis. Pak suami dia cakap, dia pukul 2:30 pagi dah mula potong lah kelapa. Bagus lah. Dia kuat berusaha. Saya pernah beli santan kelapa buat dia. Kali pertama dulu lah. Masa tu saya ada projek apa projek saya nak bagi pada asnaf saya. Dengan
jiran-jiran sekampung dan sebelah kampung lah, projek kecil-kecilan. Masa tu isteri saya lah, dia masih kuat lagi, dia rajin nak tolong lah. Dia masih sihat. Isteri saya tak berapa sihat sebenarnya. Dia boleh buat kalau dia sihat lah. Anak-anak dia tolong. Saya ingat beratus bungkus tu bubur ayam. Ingat bubur ayam besar dia. Cuma itulah saya tak golak. Isteri saya masak, anak perempuan saya tolong atur-aturkan apa, telur-telur. Saya bagi lah jiran, kawan-kawan, asnaf saya, anak-anak saya dan kawan-kawan. Ya, syukur lah, dapat juga lah. Ni saya nak buat projek pun tak boleh, badan tak sihat. Tak berapa sihat lah. Masa pun macam pendek. Projek kebun saya banyak benda yang buat tadi. Yang kejap lagi saya nak potong rumput depan, bersih-bersih. Ya Allah uji saya. Tanam pokok masa tapak semayan, dia punya daun hijau, tapi dah nampak bintik lah kecil. Saya pun pokok kelapa ni pun baru nak berkenalan, nak tanam. Tengok secara luar je lah, tak mendalam. Bila dah kena, dah buat, macam terperanjat juga lah. Tapi saya tak boleh nak tuduh sini, cakap orang dengki, sabotaj, tak boleh. Saya kena kaji dulu, buat postmortem. Semalam saya dah tengok. Kalau ikut perasaan dengan penat, modal dan sebagainya, banyak kali gagal kan. Fikir macam orang sabotaj, tapi tak boleh. Jadi kita kena peksa betul-betul. Yang saya nampak hasil lagi yang saya buat, kajian, macam orang sabotaj, tapi tak. Tengokkan kawan lain pun hadapi sama, pokok kelapa. Dia apa? Lepuk pucuk. Kulat satu hal. Kedua kumbang. Satu tapak kebun saya tu, pokok asal dia pokok sawit. Bila pokok sawit, dia sebenarnya the family palma. Bila palma, saya tebang, tolak tepi tu, bukan tebang jenis bakar. Saya tolak tepi, konon nak buat sepadan, nak jimat kausai. Bila saya tanam sesuatu, babi tak boleh masuk dengan lembu. Orang sedar jimat tak payah buat pagar. Tapi saya terlupa satu hal. Apabila pokok tu tumbang, kumbang tanduk ni, tu lah kumbang tanduk, dia memang dia duduk dalam batang pokok palma. Sama ada pokok kelapa lah, kelapa sawit. Sama ada pokok tu hidup ke, mati ke, tu memang dah sarang dia. Saya terlupa tentang tu. Jadi sepanjang sepadan saya tu, yang pokok tu dah tumbang, saya tebang daripada tahun 2021. Dia dah reput. Bila reput, sepanjang-panjang sepadan tu, semuanya ada kumbang tanduk. Kumbang tanduk, bila dia bertelur, telur dia sangat halus dan banyak. Saya lupa tentang tu. Dan saya pula tanam pokok kelapa spesies yang sama. Family. Palma juga, tapi yang lama pokok kelapa sawit, yang baru ni pokok kelapa palma. Jadi bila saya tanam pokok kelapa di sempadan, sedangkan kelapa sawit saya tu buat sepadan, tanam kat situ. Memang baru saya teringat, kumbang kelapa sawit, kumbang tanduk, saya ingat. Sebab saya study pertanian kan. Cuma tak amalkan. Saya study pertanian, pergi mengajar subjek campur-campur. Ajar KH, RBT, bukan pertanian lah. Saya terlupa. Sepatut dalam keadaan macam itu, saya tak boleh tanam pokok kelapa. Tanam pokok lain lah. Nak tanam juga memang risiko macam tu lah.
Ataupun saya kena buat satu persediaan yang lebih rapi lah. Maksudnya kalau macam sekarang musim COVID kan, macam-macam lah kerajaan seluruh dunia, WHO so buat vaksin 1, 2, 3 entah berapa booster ni. Maksudnya kat situ. Patutnya kalau saya tak tahu tapi sekarang saya dah tahu. Dah korek semua lubang dia, letak garam. Macam saya biasa tak garam lah, tak kapur dulu sebab tanah tu berasid Dan sebelum ni saya ada tumpang untuk buat projek serai saya dengan jagung dekat tanah kebun isi saya di belakang sekolah tu. Dia ada dalam 2 ekar lebih sikit. Saya tumpang dengan 1 ekar lah. Yang projek tahun 2018 ke apa, saya dengan Acap lah. Balik sekolah buat. Situ PS dia tinggi 4.2, 4.3. Lepas tu saya kapur bukan sekali je, 2-3 kali. Macam dekat kolam dia tu, saya baling kapur dekat 3 kali baling. HT dia main tinggi 4.2, 4.3 dia naik sikit lah, boleh sampai 5 point lebih. Tak sampai 6 pun. Dia boleh lah pokok masih naik. Kalau sawit dia boleh survive. Sawit kalau kita gaji dekat Pulau Keri tu, Banting, Selangor, dia punya geroside lagi tinggi. Pulau kan, diorang tanam sawit pun jenis sistem gantung. Buat sawit tu tergantung ke lubang. Geroside kadar asid lebih tinggi. Pun macam hidup. Sawit boleh hidup lah. Kawan-kawan dah sarapan belum? Saya syukur lah sejak makan tombong ni. Jujur saya cakap lah. Sebelum ni saya makan juga ubat alternatif, ubat hospital. Tapi buah pinggang saya yang tetap sakit. Tapi sejak saya makan tombong ni, jujur saya cakap ubat hospital saya dah tak makan tau. Ubat-ubat alternatif saya yang lama tu, saya tak makan. Tu janggut Adam tu kan, dia dah tak makan lah. Tapi saya rasa memang boleh survive lah. Tapi dengan bantuan ni lah, janggut Adam saya dah stop. Saya cuba ahli bajak. Tapi ahli bajak tak dapat bantu saya punya masalah bawah pinggang. Masih sakit. Masalah pinggang saya dengan bahu saya. Tapi bila ubat ni dah sampai, 5 botol dia beli. Dia kasih siap dengan hadiah 5 botol lah. Penawar Afia. Bahu tak boleh angkat ni makanan sakit. Dia sejak makan ni, sehari 2 biji je. 2 biji sehari selepas makan. Masa saya makan hari pertama, dia penawar Afia ni. Hari pertama saya makan tak ada rasa kesan apa. Hari kedua pun tak ada. Hari ketiga ada kesan sikit lah. Saya dah boleh angkat sikit tangan. Sekarang saya dah boleh angkat ringan. Katak ni tak boleh angkat, sakit. Ni ringan lah. Tapi saya itulah masalah dia kan. Sakit-sakit pun saya buat kerja. Saya tak rehat. Sebab saya tahulah umur saya macam ni. Banyak perkara tak siap. Itu yang dunia urusan dengan Tuhan. Dan sembahyang apa semua kan. Tu masing-masing lah. Tapi memang kurang lah kawan-kawan. Sejak saya makan tombong berapa ni? Kalau tak dia cocok memang sakit. Bila dia cocok, kita nak ke kanan dah jadi ke kiri. Nak ke depan dah jadi lupa. Sebab penyakit tu bukan kerana kita pelupa. Kerana kita mempunyai penyakit. Dan apabila saya makan ni, kesakitan saya kurang. Buah pinggang lah terutama. Dan jujur dekat ubat hospital saya ambil, kita tak makan. Dah berapa hari. Malam saya belasah kambing. Kerana rasa sebu juga. Takut je. Tapi ubat hospital yang untuk jantung tu, tak buat lidah saya bawa lah.
Dan kadang macam saya penyakit selain pada jantung, ada kencing manis, darah tinggi, masalah bawah pinggang, ada gout, masalah lutut ligament saya belah kanan, dah dia tak ada minyak, dia kurang, bergesil, masalah berat badan saya, obesity macam-macam. Kalau tak jaga baik-baik, duduk diam fikir, saya rasa lagi cepat saya kalau susun orang ikut logik yang penyakit saya satu hari kalau makan ubat sebitar yang biasa 13 jenis. Kalau saya ada penyakit, campur ubat yang kena makan 15 jenis. Duduk seorang-seorang tak buat apa-apa dah bencin. Fikiran banyak sangat fikir. Ya, harap Tuhan kuatkan iman saya. Saya takut saya gigi rosak. Lagi dah tinggal seorang-seorang. Sebab tu saya buat aktiviti. Berkebun Dah ikutkan kawan bencin, dia duduk kelab bencin je Duit dah banyak, semua dah jadi. Jaga anak, tengok cucu je. Mana duit lebih, masih lagi bertenaga, dah boleh fikir untuk buka cawangan yang mana dia nak buka. Itu hak masing-masing. Macam saya nak buka cawangan apa, rumah pun menyewa. Kalau ada orang nak pun, saya tak payahlah. Jangan susahkan diri. Saya banyak penyakit, tak kaya. Awak hantar leher saya buat apa? Cari orang lain yang banyak duit, yang sihat, yang buang masa pada saya. Kesian ni kehidupan awak. Memang saya dah tinggal seorang-seorang. Ada juga yang ajak kahwin, terutama janda Janda tak ada anak, janda ada anak. Saya tak nak Saya ada isteri, walaupun tak duduk semumbung. Itu masing-masing. Saya masih sayang isteri saya. Saya sayang anak saya. Dan janda ni pula sayang saya. Bukan satu Kadang-kadang orang lain kau boleh percaya. Alah, Tuhan tetap uji. Dah sakit je ni pun Allah masih uji. Saya harap saya masih Allah bagi peluang untuk buat benda yang sepatutnya. Dengan solat saya banyak tinggal. Kesilapan saya mungkin saya kena perbaiki. Sebelum tinggalkan dunia, jumpakan kawan. Dapat salam, peluk, cium, berbual. Macam itu saya makan, jumpa kawan 40 tahun tak pernah jumpa. Kawan-kawan masih main gudi, main layang. Kawan-kawan yang sama panjat pokok kelapa. Mandi parit. Budak-budak jalan Muhammad Wakil. Azman Hamid. Mak dia pun dah meninggal kau. Mak Situng. Keluarga dia terkenal. Abang Ajis, Pak Naina, Nodit arwah Wahab. Terkenal jual rojak. Yang Allahyarham Wahab. Mi racun. Jiran saya. Ni rumah mak saya. Rumah nenek saya ni. Rumahnya Pak Naina. Jalan Pingkai. Jalan Muhammad Wakil. Saya bual dengan Azman. Kau pergi situ pergi. Kawan-kawan lama ada tinggal. Siapa mana? Salim Combat ada tak Abang Salim? Dia kata ada. Dah balik lah. Salim Combat. Atan tak ada, meninggal kata. Ramai dah tak ada. Rindu juga kawan-kawan saya lama. Dia kata masih hidup. Tapi tak dapat jumpa.
Yalah, ada kadang-kadang kawan ni masa kecil-kecil dia berkawan. Dia kadang-kadang tak dapat jumpa kerana faktor kerja. Tu okey kan. Tapi ada satu perkara kadang-kadang masa kecil dia berkawan. Bila dah dewasa, tengok label dah tak sama, dah malu pula mengaku kawan tu pun jadi satu masalah je. Ada lah, tapi biarkanlah. Tu hak dia, tak nak tegur saya. Cakap macam mana kita boleh paksa. Okey, label saya, kereta pun tak tukar. Pakai kereta lama, rumah pun tak ada. Menyewa, mana orang nak kawan. Tu orang cakap, pepatah Melayu, ina besi kena karat, ina manusia kena miskin. Saya reda lah. Ada orang kata banyak, pangkat tinggi, masih tough, handsome, tapi apakan daya, hidup masih memilih, pilih bulu nak kawan. Tu hak masing-masing. Syukur dia bulan 5 masuk bulan 6. Kalau cukup akhir tahun ni saya jalan 57. Duduk sorang-sorang lagi ya. Buat kebun, tanam tepi tu. Kita balik pada cerita kebun tadi ya. Sepatutnya tanam lubang yang saya nak buat tu, saya dah gali, saya tabur kapur, cek, ada kira-kira dia lah. Satu lubang berapa tu, nak PS sesuai dengan keadaan IC tadi, baru letak kapur berapa gram. Ni saya tak main semua ikut, dah macam orang masak nasi, dah masak lauk, main baling je garam, main baling je apa sepatutnya. Saya letak 7 sudip, tapi so far yang saya letak 7 sudip dia ada 30 pokok. Ada pokok-pokok yang melaksana, alhamdulillah tak masalah, tak kena penyakit lah. Walaupun saya buat sistem yang sama, letak 7 sudip kapur, 7 sudip garam kasar, atas saya letak CRP 7 sudip. Yang melaksana alhamdulillah tak ada masalah. Yalah, mungkin dia tak kena serangan apa, kumbang ataupun panggil tadi lah. Apalah, ini pengalaman kan. Kalau masalah itu wujud untuk kita belajar. Dan saya kena belajar balik, walaupun pertanian bidang saya, tapi saya kerja banyak benda buat yang teknikal Allahu Akbar. Sesuatu yang Allah bagi banyaknya untuk menguji kita. Dan bila kita susah, kita minta kesenangan, kekayaan Allah bagi, walaupun tak sekaya mana bagi. Kata sehari makan sepinggan, dapat 2 pinggan, 3 pinggan. Atau sehari dapat makan roti canai je, dah dapat tambah nasi, dah ada sedikit ikan kering. Nikmat semua Allah bagi. Sebab kita minta, yang minta lah, yang berdoa, Allah tak lukit Saya sangat bersyukur Allah tak lukit. Cuma sebagai manusia, kadang-kadang kita sifat sabar itu tak ada, kurang. Dan sabar. Ada orang
Tak kaya dah kasi kaya. Dah sakit sihat lupa diri. Tak ada anak kasi anak lupa diri. Marah-marah pula. Tak ada anak, marah-marah. Daripada anak 1 sama anak 5, dah marah-marah pula. Tak ada anak, nak anak. Dah kasi anak. Daripada 1 sampai 5 contoh lah. Marah-marah pula, penat lah, itulah ni lah. Sebenarnya Allah tu memang sangat pengasih. Cuma kita yang kadang kufur nikmat lah. Sesuatu yang Tuhan bagi, bukan semua lah. Kebanyakannya lupa diri. Dan mula menyalahkan nikmat yang dia bagi. Anak tu tak baik, anak ni tak baik, anak tu baik, anak ni tak baik. Mula tak ada anak. Saya tak jaga saya baik, saya pun ada perkara yang tak baik juga. Manusia biasa pun. Pendosa. Walaupun tinggal seorang-seorang tetap Allah uji. Ni dah 8.56 pagi. Pagi tadi MK1 dah sibuk kejar saya. Semalam petang dia balik kebun, dia bawa anak dia. Hidup anak dia, fikir dah mati, kena makan dengan apa? Kucing ke apa? Tu belakang tu ada sarang apa, bising betul. Tak tahu pun apa. Saya bimbang ke apa. Saya dah tutup di atas. Kerana dia bila dah bersarang dia telur. Banyak kali kan bila saya kemaskan balik rumah Bila sarang dia saya kemas dia telur. Telur tu orang lain terjatuh, saya tak tahu. Pecah. Ada yang saya kemas sarang tu, ada anak dalam. Dah jatuh. Kerana bulu pun tak tumbuh lagi, burung-burung. Dia kena 3-4 kali saya macam, yalah saya sakit jantung. Itu ujung usia ni nak buat baik, bukan pada manusia saja. Pada semua makhluk Tuhan kan. Pada Allah. Lah saya cakap, tak payah jolok lah. Dia jatuh lagi kan mati lagi anak burung ni ke aku kan. Dah sakit jantung. Dah dapat syurga mungkin agak jauh lah. Tapi memang doa nak masuk syurga. Perbuatan tak selaras kan. Ni pun malam. Kadang dia buat sarang kat langsi-langsi, kat sisi-sisi angin. Mana yang boleh sempat masuk walau saya dah tutup. Bertelur. Dan saya bimbang benda ni lah. Masuk dalam, ada makan. Saya tidur. Takut lah. Manusia biasa kan. Di lampu rumah saya, nak mencuci pinggan mangkuk je susah. Dapur saya api dah tak ada. Selalu saya tukar sendiri. Barang dah tak ada. Nak manjat. Tangganya tak ada. Asyik orang pinjam macam-macam alasan. Daripada 1 lampu tak menyala, sekarang dah 10 batang lampu tak menyala. Saya nak cuci pinggan susah, nak masak susah. Apa nak buat? Kadang-kadang kehidupan ni, apabila kita fikir nak menolong orang, bagi pinjam barang, tak kira barang yang kita jaga tu barang kita bukan. Adat meminjam lah. Dah pinjam pulang lah balik. Siapa punya barang pun kan. Kalau kita pinjam barang orang pinjam barang kita. Masih pinjam pulang lah balik. Janganlah sampai daripada sehari jadi berminggu-minggu jadi berbulan. Ada yang sampai kadang kita kena lupa. Mungkin bukan setahun, bertahun-tahun dia pinjam, dia tak pulang-pulang. Buat harta. Apa hukum? Hak orang pulang lah. Walau tu orang tu punya ke, dia pinjam orang lain, pulang. Sebab dia pegang amanah, dia tinggalkan, apa berlaku orang tu ambil lah balik. Problem saya, 10 mentol lampu biasa saya boleh tukar sendiri. Kalau satu lampu kelip-kelip tak rosak, saya tukar, saya panjat sendiri. Di tangga saya dah tak ada. Dia dah buat live macam, bukan live, buat video macam ni kan, dia tak faham sikit, saya pun susah. Nak beli lagi beratus. Dulu saya ada tangga 3 biji.
Masuk rumah lama saya lah. Jalan Keluang, rumah pusaka. 1 biji yang 12 kaki, 2 biji yang 8 kaki. Tangga aluminium ni letak sepah memang hilang lah. Dia ringan orang boleh ambil bawa balik. Ikut naik basikal lah boleh jalan. Saya bukan tak ada duit kan nak beli tangga, tapi sayang lah duit. 12 kaki pun sekarang paling tak pun yang main-main pun kat 400 lebih, 500 lah. 12 kaki. Yang 8 kaki pun lah beratur ke, 200-300 dapat. Tapi sayang lah duit. Yang orang ni macam tak boleh fikir lah. Kita fikir terbantu orang. Bagi orang pinjam barang kita untuk jadikan dia sebagai ladang atau pahala untuk kita. Kena macam ini kita dah cakap bukan dapat pahala. Kita dapat pahala, dapat dosa lah. Kita ngumpat dia macam ni, dah buat video. Bukan dapat pahala, dapat dosa. Kita sangka kita tolong bagi dia pinjam. Biar dia susah jadi senang. Dia Allah tak ada pinjam barang kita kasih lah. Tapi yang jenis kita ni nak kena menyembah ni, dan kena minta, kena ingatkan, dia susah. Tak cakap kita sakit. Sebab barang tu ada masa kita nak pakai. Bila kita cakap, nanti seolah-olah macam kita tak jaga perasaan dia. Bukan tak jaga perasaan. Adab nak minjam. Kalau pinjam pulang lah. Berbulan, bertahun. Cuba barang kawan buat macam tu, apa rasa? Hak orang lah. Sama dia punya ke, dia pinjam ke, pesaka orang kan. Dia jaga tempat orang. Kau pulang balik. Okey lah kawan-kawan. Panjang lah. Dah 37 minit. Saya kismis ni memang kena makan. Kismis kawan-kawan umur macam ni. Dah jadi macam budak. Kena makan lah. Macam dewasa, biasa 11 biji lah. Ni saya beli kismis Tok Guru. Harga offer lah. Cik nasi. Bajrai batu. Saya beli dengan dia. Harga RM12, dia jual RM10. Saya beli 1 bulan untuk saya 2 botol, acapnya 2 botol. Usaha lah kawan. 11 biji. Cadangan 11 biji belah bagi. Untuk dewasa lah 11 biji malam. Supaya kita punya daya ingatan kuat lah. Sebab kismis ni bukan apa. Makan sunat. Pokoknya Hafiz Al-Quran dia orang jadikan kismis sebagai makanan rutin dia orang. Lepas tu saya kena ambil makan yang sesuai dengan saya sekarang ni. Perubatan alternatif saya. Yang buat pinggang saya okey. Semalam saya potong rumput ambil belakang. Tak semput lah. Saya kan jantung sumbat. Boleh pergi mana potong rumput jauh je. Yang belakang lah. Nanti siapa nak follow saya kam. Penawar Afia. Memang power. Tangan saya tak boleh angkat. Alhamdulillah dah boleh angkat. Hari yang ke-6. Dia macam cocok pelan. Dia tebuk. Tapi memang hari ke-3 baru rasa. Tempat ni hari ke-5 ke-6. Dia cadang 2 biji. Tapi saya tengok saya makan 2 biji macam lambat kan. Saya makan pagi, tengah hari dengan petang saya makan sebiji ke 3 biji saya makan. Dia saya makan 2. Buat hospital pun dah tinggal lah. Hospital makan banyak.
Kalau sakit 15 biji, 15 jenis. Kalau makan ni, satu jenis je, 2 biji. Marah orang hospital. Makanlah ubat tu. Kau tak makan, tahu beli. Nak dapat beraturnya lama nak ambil ubat, jual baru. Ni saya kena jumpa lagi bulan berapa? Bulan 5, bulan 9. Bulan 8. Sepatutnya saya kena buat bypass ni bulan 3. Makan tak jaga. Harap Allah panjangkan umur. Dapat jumpa lagi sembang. Saya nasihatkan, yalah, sembahyang juga kan. Sembahyang sunat taubat, sembahyang apa. Kebun saya, rumah, kesian Acap tak ada rumah. Rumah saya duduk ni, rumah saya tak besar kecil, ada rumah lah Acap. Kesian dia. Itulah salah satu buah hati saya. Kalau pokok kelapa tu hidup, belah kiri semua pokok kelapa, belah kanan pokok cempedak, pokok nangka, durian Belanda dan tanaman kekal lah. Langsat, buah dukung, buah pulasan, rambutan, semua belah kanan. Saya nak susun lah. Tapi itu tentu ada risiko. Sebab pokok kelapa sawit tombang tu saya nak kena buat. Dia bukan palma, dia macam rambutan, cempedak tengok. Serangan, risiko, kulat, serangga macam mana sesuai. Saya kena study untuk buat kekuatan pada anak-anak benih pokok yang saya nak tanam. Sekarang ni saya banyak baca dekat Google, tengok dekat YouTube, perkongsian kawan-kawan sesuatu tanaman yang saya nak tanam. Jadi saya tak boleh terus buat rumusan awal cakap orang sabotaj dengki, tak boleh. Satu memang dah penyakit dan dia dah mati. Kerana ilmu saya kurang. Okey kawan-kawan, maafkan saya. Seandainya sepanjang perbualan ni hampir 42 minit atau 43 minit ada yang terlanjur kata, terkasar bahasa, saya minta maaf dunia akhirat. Ujung rambut sampai ujung kaki. Kita jumpa lagi jika panjang umur. Jaga diri baik, sayangi Allah, sayangi Rasulullah, sayangi diri anda, jaga kesihatan yang baik, sayangi family. Apa keadaan pun family is very penting, keluarga. Allah uji kita. Sayangi kawan, sayangi orang-orang yang beriman, sayangi kawan-kawan yang menyayangi kamu. Tak semestinya yang sebangsa dan seagama. Okey, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.